Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jumpa lagi setelah lama kita berhenti. Kita ke tengah hari ini kita ke ayat ke surah An-Nisa ayat 131 hingga 134. Surah An-Nisa 131 hingga 134. Bawah tajuk kehakikat kekuasaan Allah di alam ini dan kesempurnaan kudrat dan kemahuannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. In yasha' yudhhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa 131 hingga 134 yang bermaksud walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan sesungguhnya telah kami beri pesan wasiat kepada orang-orang dahulu yang diberi kitab kepada mereka. Dan wasiat ini, pesan ini juga untuk kamu dan umat kamu wahai Muhammad. Anittaqullah. Pesan itu ialah supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, jika kamu ingkar kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah dia maha kaya, dia terkaya dari kamu, tak memerlukan kamu, dan dia maha terpuji. 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, memadailah Allah seorang saja yang mengurus. In yasha' yuzhibukum ayyuhan nas,
Jika Allah mahu, Dia boleh menghilangkan kamu, menghapuskan kamu wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan Dia bawa umat yang lain ganti. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Adalah Allah atas berbuat demikian, Dia maha berkuasa, Dia boleh. Man kana yuridu sawabad dunya, sesiapa yang kerja dia nak balasan dunia sahaja, minta dunia sahaja, tak minta akhirat, ketahuilah fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, sesungguhnya di sisi Allah ada balasan dunia dan balasan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah Dia maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok munasabah ayat ni, kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Lamma amara Allah Ta'ala bil adli wal ihsan ila al yatama wad du'afa, ketika mana Allah menyuruh supaya kita berlaku adil dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah, Allah memberitahu, menjelaskan apa hak Dia suruh dari af'al tu, buat adil, berlaku adil, berbuat baik, sebenarnya untuk kepentingan hamba itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, pahala, balasan akan kembali kepada si pembuat, bukannya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Lianna, kerana semua hak ada di langit di bumi ni milkuhu, milik Allah belaka. Fahuwa ghaniyun anhum, dan Allah Dia terkaya dari mereka tu, tak memerlukan kepada mereka. Wa qadirun, dan Allah Dia berkuasa, mampu nak mengayakan hamba-hamba tu. Inilah kita panggil Tuhan yang maha kaya. Wat-tafsir wal bayan, ni nak sebut hakikat kekuasaan Allah lah tuan-tuan. Kuasa mutlak, talaqatu qudratillah, talaqatu qudratillah, kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada sifat Allah Dia sebut fa'alul lima yurid, Allah Dia boleh buat apa saja hak Dia nak. Fa'alul lima yurid, ada sabdu kat atas tu, fa'alu lima yurid, sirah mubalaghah, boleh buat belaka kalau Allah nak buat. Contoh mudah lah, contoh mudah tuan-tuan. Allah nak kita duduk dalam rumah, jangan bergerak sampai 3 bulan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kereta duduk kat parking tak bergerak sampai 3 bulan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Allahu Akbar. Tak pernah terlintas di fikiran tu. Haji pun tak ada tahun ni kan. Hanya 100 berapa ribu, 10,000 saja rasanya. Tu pun orang dalam negeri sahaja. Jadi kosonglah Movenpick dekat Sepang tu. Tak seperti tahun-tahun lalu kan. Allahnya buat lagu tu, Allah buat lagu tu, fa'alul lima yurid. Pakat duduk rumah belaka 3 bulan, tak keluar-keluar, keluar kena tangkap. Nak keluar pun ada cara dia tertentu sahaja. La ilaha illallah. Fa'alul lima yurid. Allah nak betul jadual tu sebenar tu. Allah nak betul jadual. Jadual kita banyak lari. Alhamdulillah, betul dah jadual. Semayang subuh berjemaah family, lepas salat subuh berjemaah dengan family, baca Quran, tunggu zuhur, semayang lagi, berjemaah. Saya rasa tak ada tertinggal jemaah lah sepanjang 3 bulan tu. Ya. Tarawih tak ada yang tinggal lah, tak ada miss lah tarawih tuan-tuan. Nak miss macam mana boleh tu, imam malas mana boleh. Soal isteri sound lah, anak-anak sound lah, nak lari ke mana lagi, nak kona ke mana lagi tuan-tuan. Kan?
kat rumah, tak boleh corner dah. Kalau sembahyang dekat masjid dulu di hari-hari biasa ada juga corner kan. Corner. Buat alasan sibuk lah macam-macam. Gaduh lorak lah, sepatut 8 buat 4 kan. Kat rumah mana boleh buat lagu tu, kena sound dekat orang rumah lah, sound dekat anak-anak. Jadual cantik kan, cantik. Ramadan cantik, Tarawih cantik, Raya cantik ya? Subhanallah. Itulah jadual sunnahnya tuan-tuan. Bukannya turun pagi tak subuh lagi, tak azan lagi, keluar dah, lepas tu balik gelap pula tuan-tuan. Tukuh lumus. Tuhan nak betul jadual. Fa'alul lima yurid. Jadi selama ni kita duk fikir dalam kepala, kalau tak keluar kerja nanti kena cemuh kat orang, duit tak cukup, nak bayar kereta, nak bayar tu, nak bayar ni tuan-tuan. Sudah dia panggil restore balik tuan-tuan, restore balik, tune balik cara kita berfikir tu. Sebenarnya tak banyak pun belanja untuk makan minum seharian kan. Ayam, sayur, daging, kelengkapan dapur sekali beli untuk 3 hari dalam 70-60 ringgit, okey dah kan, okey dah. Kalau musim biasa bukan 70 ringgit, beratus lebih, sebab ikut nafsu semua ada. Hari tu mana ada bazar Ramadan, tak ada kan. Subhanallah, cantik. Kita pun istiqamah cantik, teruskanlah sampai ke bila-bila lah. Nak sebut sininya, Allah tu dia punya kuasa mutlak untuk apa saja dia boleh buat. Yukhbirullahu ta'ala, Allah mengkhabarkan kepada kita melalui ayat ini, annahu malikus samawati wal ard, dia adalah raja langit dan bumi, wa annahul hakimu fihima, dan dialah yang berkuasa ke atas keduanya langit bumi. Dan semua apa yang ada di antara langit bumi itu lillahi, milik Allah belaka, mulkan wa khalqan, ciptaan-ciptaan dia, makhluk-makhluk dia Tuhan Allah, wa ijadan, dialah yang mengadakan itu semua, wa tasrifan, dialah yang urus itu semua, dan kita adalah hamba-hamba dia. Lahul hukmul mutlaqu, bagi dia ada kuasa penuh, kuasa mutlak, itulah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad amarna man qablakum, sesungguhnya arahan untuk supaya bertakwa ni Allah suruh dah kepada orang sebelum ni, iaitu dari minal yahudi wan nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dan selainnya. Sebagaimana hari ni pula Allah suruh baginda Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad bertakwa kepada Allah. Isu takwa ni bukan isu baru, Muhammad. Isu ni isu lama, lama, qadimah. Sebelum ni aku dah sebut dah kepada umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, Nabi Isa, semua tu orang-orang sebelum kamu. Bukan benda baru ni benda lama, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebut diulang-ulang, disuruh, diperintah, iaitu anittaqullah dalam ayat tu. Anittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa wassaynahum bima wassaynakum bih, kami telah beri pesan kepada mereka yang terdahulu, yang mana pesan itu kepada kamu pula kami beri pesan, Muhammad. Pesan itu ialah min taqwallah azza wa jalla, iaitu supaya kamu bertakwa kepada Allah azza wa jalla, iaitu cara detailnya ialah bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Cara takwa kepada Allah sama ada dulu pun lani ke, umat dulu ke umat lani ke, cara dia ialah bi ibadatihi wahdahu la syarikalah, iaitu dengan kamu mengabdikan diri kamu kepada dia saja, la syarikalah, tidak syirik kepada dia. Wa iqamatu sunanihi, tegakkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasul tu. Wa syariatihi, dan tegak syariat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru, sambung ayat, wa in takfuru ni'amallahi wa ihsanihi, dan jika kamu engkar, suruh dah
Dah bagi tahu dah, bukanmu saja hak kena buat ni, mengabdikan daripada Allah, bukanmu saja, umat sebelum kamu pun pernah disuruh dah. Kalau penat pun mereka pun penat juga, kalau susah pun mereka susah juga. Sekarang kamu pula kena ikut sebagaimana yang pernah diperintah oleh aku kepada orang-orang yang terdahulu. Wa in takfuru ni'amallah, jika kamu kufur dengan nikmat-nikmat Allah, wa ihsanihi, dan segala jenis kebaikan yang Allah beri kepada kamu, kamu engkar, kamu kufur, fa inna Allaha malikul mulki. Mu kena tahu bahawa Allah itu adalah raja segala raja. Maknanya tak terjejas Allah, tak terjejas. Bukan kata pakat kufur ke jatuh kerajaan Allah, tidak. Tidak terjejas. La yadurruhu kufrukum. Allah kuasa dia tidak terjejas dengan sebab kufur kamu tu. Wa isyanukum, Allah kuasa dia tidak terjejas, kerajaan dia tidak terjejas dengan sebab bermaksiatnya kamu tu. Hak terjejas apa? Kamulah nanti tak boleh masuk syurga. Kama la yanfa'uhu syukrukum wa taqwakum, sebagaimana Allah juga tak ambil manfaat dari kamu. Allah tak ambil manfaat dari syukur kamu tu. Allah tak ambil manfaat dari takwa kamu tu, tapi yang ambil manfaat kamu sendiri dari syukur kamu dan takwa kamu itu. Manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya kembali kepada kamu. Maka guru kita Mutawalli Sya'rawi pernah sebut dalam tafsir dia, dia kata, setiap taklif yang anda lakukan, kebaikannya pulang kepada anda jua. Setiap taklif yang anda lakukan, maka kebaikan kembali kepada anda jua. Bukan Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Wa qad awsa bihi ma li rahmatihi. Habis apa faedah Allah bagi pesan juga tu? Padahal dia tak ambil faedah apa pun. Habis apa faedah dia pesan kat kita? Faedahnya ialah li rahmatihi, kerana kasih sayang dia kepada kita. Tu dia pesan tu. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Nak paksa ke nak apa ni? Da li rahmatihi, kerana Allah sayang kepada kamu. La li hajatihi, bukan kerana berhajat Allah kepada kamu, bukan. Kerana Allah sayang kepada kamu. Ada satu doa ringkas tuan-tuan untuk minta rahmat. Saya ada share dah tu, nanti Murtada share dalam grup insya-Allah. Pendek ya doa dia. Allahumma, nak baca sekali. Baca, follow. Pendek ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Tu pendek je doa dia, simple je doa dia. Baik, Allahumma inni as'aluka, saya terjemahkan. Allahumma, wahai Tuhan, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, min fadlika, dari anugerah darimu ya Allah, anugerah kelebihan, ya Allah kala tu, wa rahmatika, dan kami minta darimu ya Allah rahmatmu, rahmatika. Fa innahu la yamlikuha, kerana sesungguhnya la yamlikuha illa anta, tak ada siapa yang memiliki al-fadlu war rahmah ni kecuali Allah Ta'ala. Lalu kita pun minta dengan dia lah. Kita nak al-fadlu war rahmah, anugerah, kelebihan dan rahmah. Doa pendek ni Nabi baca ketika suatu hari baginda keluar rumah sebab rasa lapar. Sebab rasa lapar. Dekat rumah Nabi tak ada makanan, la ilaha illallah. Lapar dia tengah hari tu. Cuba tengok peti ais rumah kita penuh ke kosong ni? Penuh sentiasa. Tak ada makanan, lalu Nabi pun keluar tengah hari. Abu Bakar tengok, dia tanya, ya Rasulullah, nak ke mana? Lapar, tak ada makanan.
Pergi jalan rumah sahabat-sahabat lah kalau ada makanan. Oh, saya pun lagu tu juga ni, lapar juga ni, jomlah kita keluar. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Nabi doa macam tu. Tak semena-mena tuan-tuan datang seorang sahabat menjemput baginda untuk datang ke rumahnya kerana jap lagi dia akan sembelih kambing. Nak rasa makan kambing boleh lah baca doa ni. Fadlun, antara fadlun lah, fadlun dan rahmat. Subhanallah. Pendek ya. Nanti tengok dalam guru lah, Murtada akan share nanti ya. Sama-sama amal lah, sama-sama amal. Kalau saya berani suruh tu mana saya amal dah lah tu tuan-tuan. Baru je, bukan lama pun, baru je. Dalam sebulan dua macam tu. Jadi nak kongsi sama-sama lah biar kita dapat fadlun dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah beri pesan tu bukan dia berhajat apa-apa kat kita, tetapi atas dasar li rahmatihi, atas dasar sayangnya Allah kepada kita. Bertakwalah kamu, aku sayang kepada kamu. Itulah makna dia ya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kamu kufur dengan nikmat Allah, tak hargai nikmat Allah, dan tak hargai kebaikan-kebaikan Allah kepada kamu, Allah dia kata dia tak ada apa-apa, tak terjejah apa-apa kerajaan dia. Hak problemnya kamu tu lah. Hak problemnya kamu. Sebab Allah tu dia memiliki langit bumi, hak dia belaka, termasuk kamu sendiri. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Adalah Allah dia ghaniyan, maha kaya. Hamida, terpuji. Kama qala Az-Zama'shari, inna lillahi al-khalqu kulluh. Sungguhnya bagi Allah lah, milik Allah lah makhluk-makhluk semua ni, ciptaan dia semua ni Allah lah belaka tu. Wa huwa khaliquhum, dialah yang mencipta makhluk-makhluk tu, termasuk kita ni lah. Wa malikuhum, dan dialah pemilik, tuan, raja dialah. Wal mun'imu alaihim, dan dialah yang memberi nikmat, bi asnafin ni'ami kulliha, dengan bermacam-macam nikmat, macam-macam nikmat. Kita duk kata sudah dalam PKP 3 bulan nak makan apa ni, saya tak ada sampai belapa, tak ada, sampai ke bulu tak ada. Tiba je bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tangan-tangan manusia lah. Bukan direct gitu, melalui tangan-tangan manusia lah. Berat juga kan, nak keluar tak boleh, syarikat tutup, umrah tak boleh buat, haji tak boleh buat. Lagu mana tu tuan-tuan? Saya terlibat dengan haji umrah, berhenti terus. Wal mun'imu alaihim, hak beri nikmatnya Allah lah. Hak beri nikmat Allah. Alhamdulillah lah ada simpanan sikit sebanyak kan. Baru faham kena menyimpan. Selama ni duk perhabis dapat perhabis. Sebab bulan depan gaji lagi perhabis, bulan depan gaji lagi. Dia yakin begitu tuan-tuan. Sekali Allah buat, stop sekejap tuan-tuan. Baru ingat kena ada simpanan rupanya. Baru tahu kan. Nasib baik ada. Nasib baik itu sentiasa ada lah tuan-tuan. Sebab Allah sentiasa mahu kebaikan untuk hamba-Nya. Wal mun'imu alaihim bi asnafin ni'ami kulliha fa haqquhu an yakuna muta'an fi khalqihi ghaira ma'sin. Maka mestilah kita sebagai hamba ni mentaati dia, dan takut akan iqab dia, iqab Allah Ta'ala. Iqab tu punishment. Wa yarjuna thawabah, maka mestilah kita mengharap pahala dari dia, ganjaran balasan dari dia. Dan sungguhnya telah kami pesan benda ni supaya takut pada Allah ni kepada orang-orang yang terdahulu lagi, sebagaimana kami pesan kepada kamu wahai Muhammad, anittaqullah,
yakni annaha wasiyatun qadimatun. Sebenarnya pesan ni pesan lama dah, bukan pesan baru ni. Pesan yang sudah lama, yang sentiasa Allah memesan kepada hamba dia supaya mentauhidkan Allah, jangan syirik, tegak sunnah Nabi dan tegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil ittaqullah. Bukan khusus untuk kamu saja, orang terdahulu pun pernah dah ni menerima arahan macam ni. Wa biha, dengan takwa tu, yanalun najah, mereka dapat kejayaan fil akibah, terlepas dari kena akibah, punish. Dengan takwa tu boleh melepaskan dia dari kena punish dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lahum wa lakum, kami nak bagi tahu kepada mereka dan kepada kamu. Kami tu Allah lah. Kami nak bagi tahu kepada mereka dan kepada kamu, wa in takfuru, jika kamu kufur kepada Allah, fa inna lillah, sesungguhnya milik Allah lah apa saja hak di langit, apa saja hak di bumi, sama ada hak namanya malaikat, hak namanya jin, apa benda tu, semuanya mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bi dzatihi ghaniyan an khalqihi, Allah maha kaya, tak memerlukan hamba dia, pertolongan hamba dia, sebagaimana firman Allah dalam surah Zariyat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat 5758. Az-Zariyat 5758. Dia kaedah kalau dengar kalau dengar kuliah macam ni, tak sempat nak hafal tu ayat tu. Tak sempat. Dengar je lah dulu, dengar. Hak nak kena ambilnya tu nama surah dengan nombor ayat tu. Tu jelah. Lepas tu balik tengoklah kat rumah. Balik tengok kat rumah. Yalah gitu je. Kalau nak balik Quran hari ni juga, tan ni juga, tak jumpa carilah kan. Dengar dulu mak saya baca, lepas tu take note nombor berapa ayat tu, surah apa. Kalau susah sangat nak ingat nombor, kira ingat surah tak apa dah, Zariyat. Lepas tu kat balik rumah cari nombor berapa tadi baca ayat 1 sampai ayat habis, jumpa lah kan. Jumpa lah. Allahu Akbar. Antara nikmat PKP tuan-tuan, orang pakat baca Quran. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Tu imam masjid Sayyidina Ali Padang Balang sembang lepas kuliah subuh. Dia kata, Ustaz, PKP banyak hikmah dia. Saya tanya, apa je hikmah dia? Saya bukan nak sombong ni, dia kata. Saya bukan nak sombong ni, bukan nak riak ni, nak bagi tahu je, nak bagi tahu. Saya alhamdulillah dapat khatam Quran 30 juzuk dalam masa 6 hari. 6 hari 30 juzuk. 6 hari. Dah tak pergi mana tuan-tuan, duduk kat rumah. Buka Quran lah, apa lagi? Lagu mana dia buat 6 hari 30 juzuk 5 juzuk satu waktu semayang. Lagu tu ya tuan-tuan. 1 juzuk dia ada 5 waktu tu, habis 5 juzuk sehari kan, kali dengan 6 30 lepas tu dah PKP, dah nak reda ni lah, ke mana je? Slow sikit slow sikit. Tak apalah, teruskan sikit pun tak apa, asal terus, jangan pulun zap berhenti macam tu, tak boleh kan? Itu tak bagus lah. Itu dia tak panggil istiqamah. Istiqamah, teruskan. Saya kata saya tak mampu kalau banyak tu. Tapi ada jugalah, walaupun sikit kan. Kumpul anak-anak. Alhamdulillah anak-anak ada belaka kan, cuti sekolah, hak Kota Baru balik, hak duduk tahfiz balik, 18 hari bulan, lock kan, lock tak boleh ke mana. Alhamdulillah. Ada hak terpisah kan, tak sempat nak. Ada orang terpisah. Duduk Kuala Terengganu 5 orang, duduk Kuala Lumpur 3 orang tuan-tuan. Tak boleh. Tu satu family tuan-tuan, terpisah. Ada. Saya ditakdirkan Allah semua ada. Maka waktu itulah untuk kita susun jadual balik. Subhanallah, indah. Indah.
ma uridu minhum, ni nak kata Allah dia tak perlu kepada hamba, ya. Dia ghaniyun anhum. Wa ma uridu minhum min rizkin, kata Allah, ma uridu minhum min rizkin, aku tidak nak dari mereka rezeki, kata Allah. Aku suruh dia sembahyang, aku suruh dia taubat, suruh dia join korban, aku bukan nak rezeki pada dia, bukan, kata Allah Ta'ala. Wa ma uridu an yut'imun, aku suruh tu, suruh ni, suruh tu, macam-macam taklif aku suruh. Sebenarnya aku bukan nak suruh dia bagi makan ke aku, kata Allah. Tidak, bukan itu. Innallaha huwar razzaqu, sesungguhnya Allah dia maha pemberi rezeki. Hak beri rezeki itu dia. Nak minta apa lagi dengan kitanya? Dia yang beri rezeki. Huwar razzaq, ada sabdu kat atas, razzaqa, R-A-Z-Z-A-K, razzaqa. Itu dia panggil sirah mubalaghah, sangat memberi, sangat memberi. Huwar razzaqu dzul quwwati, dzul quwwati, Tuhan yang punya quwwah, kekuatan. Al-matin, utuh, matin, utuh. Khazanah dia penuh dengan kekuatan dan utuh. Tak luak lah rezeki yang dia duk bagi tiap hari kepada seluruh makhluk ni. Utuh khazanah dia, dzul quwwatil matin. Kita kalau bagi banyak-banyak rajak, pusing belakang, ada lagi ke, ada lagi ke, macam tu kita, kan. Dia tak luak, ya. Itu Allah, subhanallah. Saya dalam bab memberi ni duk tengok Abid Liu lah, tuan-tuan. Duk nampak Abid Liu, banyak dia memberi, rasa nak tiru juga, tuan-tuan. Jomlah kita tiru, tuan-tuan, walaupun tak banyak, sikit-sikit tak apalah. Lama-lama jadi bukit lah. InsyaAllah, ya. Dia boleh bayar sewa rumah 500. Dia kata saya akan bayar sampai bila-bila. La ilaha illallah, kan? Banyaknya duit dia. Dia ada tabung dia lah. Bila orang tengok dia memberi, orang pun masuk lah, support, kan. Allah, dari Allah lah belaka, tuan-tuan. Huwar razzaqu dzul quwwatil matin, lagi memberi lagi banyak datang. Summa karraral qawlu litta'kid, kemudian Allah ulang sekali lagi ayat bunyinya sama, iaitu pada ayat 132, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 131 jumpa dah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jumpa pula ayat di ayat 132, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita kata pada apanya ulang dua kali selang satu ayat ni, apa pasal? Kita kalau sesama kita cakap guna ayat berulang, tension, kan. Tak habis teks gelas lagi diulang 2-3 kali benda sama. Nak kena dah rasamu ni. Mu ingat aku tak faham kau ke apa ni? Sampai 3 kali ulang benda sama ni. Aku faham sekali ulang cukup, aku reti lah, aku faham lah. Kita jadi jemu kalau diulang banyak-banyak macam tu. Sebab itu kalam manusia, kan? Kalam manusia. Siapa suka ulang-ulang? Suka ulang-ulang, ulang tanya. Siapa, kan? Budak-budak. Ayah tu apa tu? Lalat. Ayah tu apa tu? Lalat. Budak tak apa lagi, kan? Kita ada rahmah dengan dia. Kena mak kita tanya, tamu-tamu dia tua pula, dan naik angin, dan mak ni tak ada soalan lain, tak erti, lalat lah tu, apa benda lagi, lalat lah tu, tanya lagi, tuan-tuan. Tak suka ulang-ulang. Biasanya yang suka ulang-ulang ni sama ada dia tu budak-budak ataupun dia sudah lanjut usia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu minta jauh tu, tua bangka tu, tuan-tuan. Dia ada penyakit tu, suka mengulang-ulang tu. Ulang-ulang ni orang tak suka, tuan-tuan. Anak saya tu tiap kali jumpa kuliah tersebut, anak saya Ustaz kerja dekat Libya dia. Sebab saya dulu duta Libya. Bulan depan pergi, dia cakap lagi, Ustaz, anak saya tu dekat Libya ada. Libya seronok duduk, elektrik free, tu free, ni free, zaman Gaddafi tu.
Bulan ketiga saya pergi, dia ulang lagi. Ustaz, mana saya? La ilaha illallah, berapa kali ni? Tapi kita tak kata apalah, sebab kita faham sifat orang tua macam tu. Saya nak bagi tahu kat sini, benda berulang ni pada manusia tak seronok kan? Tapi jika itu dari Allah, walaupun berulang, semuanya ada faedah, ada hikmahnya. Sebab itu kalamullah, dia bukan sia-sia. Cuma atas kita lah faham ke tak faham, Allah nak bagi tahu apa tu sampai berulang-ulang tu. Jadi kita kena letak satu kefahaman bahawa kalam itu kalam Allah, dan setiap kalam Allah tak ada yang sia-sia walau sepatah. Semuanya ada faedah dan tujuan, ada hikmah. Cuma kelemahan kita saja dalam memahami. Sebab orientalis selalu dia tik kat sini. Tengok Quran, selalu je ulang-ulang benda sama, macam tak ada perkataan lain. Tengok dia pernah Allah kan. Tu orientalis lah, tu kerja dia. Litakid kat sini, sebab kita manusia ni kadang-kadang lalai lah. Sekali dengar walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah ada di langit di bumi tu. Jangan duk bimbang lah pasal rezeki tu, ada rezeki nanti, jangan bimbang, taruh harap pada Allah Ta'ala. Pergi kedai kopi sembang bawa terlupa pula dan aduh risaunya lagu mana, duit masuk ke gaji lagu mana ni kau putus kan. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Jalan balik rumah tadi utuh dah, jalan balik rumah jumpa kawan sama-sama jadi lemah pula. Walillahi ma fis samawati, ulang 4-50 kali tak gogek lah tuan-tuan. Kemaslah. Itu tujuan ulang-ulang. Faham tak gogek tuan-tuan? Tak goyang lah. Kemas. Al-Fatihah tu ulang berapa kali sehari kan? Ulang ada rasa jemu tuan-tuan. La ilaha illallah, Fatihah fuluk dah nak kena baca. Tak jemu tuan-tuan. Sekali baca ada kembang ilmu dia tu. Sentiasa berkembang ilmu walaupun bacanya bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sentiasa ada hikmah dia, ada faedah dia, tambahan ilmu, kembangan ilmu dia tuan-tuan. Datang naik motor kuliah tuan-tuan, alhamdulillah sampai, parking ada walaupun sempit tuan-tuan. Lalu sembahyang sunat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kelitah apa? Kelitah dapat parking tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu sembahyang asar pula, balik rumah, sampai rumah sembahyang asar, alhamdulillahi rabbil alamin sekali pula tuan-tuan. Ucap alhamdulillah apa? Selamat di jalan raya, tak dijumpa dengan orang, dia tegur hai. Lepas tu dengar kabarnya jemput makan nasi pula malam ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Bawa datangkan nikmat-nikmat tu, lalu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ulang-ulang yang tidak sia-sia, bahkan lebih menyeronokkan. Itulah kalamullah. Kalam Allah, dia tidak sia-sia ya. Itu faedah ulang. Summa haddada tahdidan aman sarihan. Kemudian Allah haddada ni kalau bahasa biasa ugut, tapi tak sesuai terjemah ugut kat sini. Allah beri amaran. Summa haddada, kemudian Allah beri amaran, tahdidan sebagai satu amaran yang umum, sarihan lagi jelas. Apa amarannya? In yasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Itu amaran daripada Allah. Apa maksud dia? In yasha, jika Allah mahu, yudhhibukum, Allah akan boleh hilangkan kamu, hapuskan kamu, hei manusia, dan Allah bawa datang umat lain selepas kamu ni. Dah mu aku suruh takwa, suruh sembahyang, dah lawan pula tu, sisi tangan pula lawan. Jahatnya mu, okey tak apa, aku lenyaplah mu, masuk lautlah belaka mu, aku timbuslah kamu dengan gempa bumi ni, matilah belaka kamu, aku bawa datang umat lain. Aku boleh buat macam tu, kata Allah Ta'ala. In yasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin.
Ni ugut. Ini dia panggil amaran. Untuk siapa ni amaran ni? Untuk musyrikin. Siapa musyrikin? Iaitu yang sentiasa menyakiti hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak ni tuan-tuan selalu ganggu Nabi. Padahal Nabi tak ganggu dia pun tuan-tuan. Bahkan Nabi ajak kepada kebaikan. Selalu ugut Nabi, menyakiti Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu Rasul Allah. Rasul Allah itu apa? Utusan Allah. Utusan Allah itu apa? Duta Allah. Duta Allah. Tiba-tiba dia pergi ganggu duta Allah, utusan Allah. Boleh ke buat kerja macam tu tuan-tuan? Sebab tu Allah bagi amaran. Jika aku mahu, aku boleh hapuskan kamu semua. Aku bawa datang umat lain hak lebih baik daripada kamu. Tak serupa denganmu dah. Tak serupa dengan kamu dah. Itulah orang-orang musyrikin, mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah beri amaran dengan Allah kata, aku boleh lenyapkan kamu dan aku boleh ganti dengan yang lain jika kamu terus menerus melakukan maasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalukum. Surah Muhammad ayat 38. Wa in tatawallaw, jika mereka berpaling tak nak ikut Allah, Allah suruh ikut Rasul, dia pusing belakang pergi ke sana. Sepatut ikut Rasul, follow ke sini, dia pusing belakang pergi ke sana. Wa in tatawallaw, jika mereka berpaling, kata Allah, yastabdil qauman ghairakum, dia akan ganti hak berpaling tu, ganti dengan orang lain hak lebih baik. Summa la yakunu amsalukum, kemudian hak baik ni tetap baik, tak macam perangaimu dulu lagi dah. Allah boleh buat macam tu. Qala ba'dus salafi, berkata setengah salaf, benda tu dari sisi Allah senang sangat untuk dia buat. Wa qala ta'ala, in yasha' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Surah Ibrahim ayat 19-20. In yasha' yuzhibukum, jika Allah mahu, Allah boleh hapuskan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, lalu Allah bawa datang makhluk baru, orang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, benda tu kalau Allah nak buat, dia sangat senang, tak ada siapa yang boleh menghalang. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Aziz mana dia? Allah boleh buat benda tu, tak ada siapa boleh halang. Itu dipanggil aziz, ataupun Tuhan yang tidak pernah boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Itu dipanggil Al-Aziz. Subhanallah. Ayat akhir tuan-tuan, 5 ayat lagi. Summa qala ta'ala, man kana yuridu sawabad dunya, sesiapa sungguh temaan nak kepada balasan dunia sahaja, bangun pagi celik mata kejar dunia, tu je dia dalam kepala dia. Ketahuilah benda macam tu, fikir macam tu, kerja macam tu rugi. Kerana di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah, di sisi Allah ada balasan dunia iaitu kebaikan dunia, dan sawabul akhirah, kebaikan akhirat. Cara nak dapat kebaikan dunia dan cara nak dapat kebaikan akhirat serentak sekali, jadilah orang beriman. Jadilah orang beriman. Sebab orang tidak beriman, walaupun dia buat kebaikan di dunia, dia hanya dapat kebaikan di dunia sahaja. Dia jual barang dia secara murah, bagi diskaun, orang akan kenal kedai dia, orang akan kerumun kedai dia, dia dapat untung setakat tu saja tuan-tuan. Tapi kalau orang beriman, dia ada kedai, dia offer sale tuan-tuan, orang pakat mari, dia dapat keuntungan dunia, luas dia punya share dia, orang pakat share, orang tahu belakang lokasi kedai dia, itu kebaikan dunia. Satu lagi yang dia dapat akhirat tuan-tuan, kebaikan akhirat. Itulah hebatnya jadi orang beriman. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira.
dan adalah Allah, dia maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul azim. Terima kasih, sehingga jumpa lagi insya-Allah. PKP pun ramai juga. Saya nak bagi tahu, saya ada buat korban, urus korban bagi anak korban luar dari Malaysia lah, iaitu korban di Chad dan Afrika. Ada satu badan yang uruskan, dan saya jadi ejen dia lah, dan harga satu bahagian lembu 350. Kalau ada duit lebih, kalau style saya lah, kalau ada duit lebih, buat dekat kampung, dan ada duit lebih lagi, buat juga dekat luar, dekat luar. Ataupun memang kita tak ada duit banyak tu je ada, tapi nak korban juga, dan nak join hak Malaysia 680, kita join hak murah lah 350, kan? Ada, saya dah bagi flyers dia tu, banner dia ada dekat Murtada, dah share dah katanya, ya? Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Semoga Allah memberi keberkatan. Jangan lupa amal doa tadi yang pendek tu. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Okay. Saya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.